Okay, kesimpulan hari ini kita masuk tadi pada selepas daripada Mabadi Asyara. Selepas daripada Mabadi Asyara, kita dikenalkan oleh musannif dengan kenyataan yang pertama, hukum akal. Di mana hukum akal ini adalah hukum yang mesti diketahui oleh setiap orang yang mula-mula nak mentauhidkan Allah. Maksudnya kalau betul-betul nak mengaji mengenal Allah secara betul, secara benar, mesti pakai hukum akal. Itu sebabnya di dalam hadis tu Nabi sebut apa dulu? Dalam hadis Jibril tu Nabi sebut apa dulu? Nabi sebut iman dulu ke Islam dulu? Islam dulu. Islam tu akidah ke bukan? Bukan. Iman kat dua. Kenapa nombor dua? Sebab yang ada pada Islamun, yang ada situ apa? An tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dah Islam ke, dah masuk Islam ke belum? Dah dapat akidah belum? Dapat. Tapi dapat akidah bila kita mengucap kalimah syahadah kan? Dapat akidah secara umumi. Maksudnya kita percaya Allah tu Tuhan secara umumnya. Allah tu Tuhan, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Betul tak? Kenapa iman tu letak nombor dua? Kenapa nak Jibril tanya kepada Nabi nombor dua? Sebab iman yang dikendaki pada nombor dua tu adalah ini, perbahasan yang panjang. Bila orang tu dah masuk Islam lama, baru dia boleh masuk perbahasan yang panjang. Sebab kalau mula-mula dia hanya kena ketahui Allah tu Tuhan, Nabi Muhammad Rasul. Tapi bila dia masuk dalam agama, tiba-tiba datang satu orang kata, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila engkau bertanya kepada sekalian orang musyrikin itu, man khalaqas samawati wal ard, barang siapa yang menjadikan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka mengatakan Allah. Orang kafir mengatakan Tuhan dia Allah. Tuan-tuan pun mengatakan Tuhan Allah. Macam mana? Perlu tak perbahasan? Perlu. Jadi bila nak tahu, perlu perbahasan. Jadi apa perbahasan? Mesti bergabungkan dengan dalil yang lain. Salah satu daripada dalil yang boleh dipakai ialah asbabun nuzul surat Qul ya ayyuhal kafirun. Salah satu daripada dalil ialah asbabun nuzul surat Qul huwallahu ahad. Orang kafir tanya, sifatkan Tuhan kau. Tengok, sifatkan Tuhan kau. Kalau sifatkan Tuhan kau, berarti Tuhan kau dengan Tuhan aku tak sama. Jadi bercanggah dengan ayat tadi tu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dah bercanggah satu dah. Yang kedua, surat Qul ya ayyuhal kafirun. Datang orang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata, antum ta'bud ilahana sanah wa nahnu na'bud ilahaka sanah. Engkau sembah Tuhan kami setahun, kami sembah Tuhan kau setahun. Nampak tak? Tuhan kau, Tuhan kami. Sama ke tak sama? Tak sama. Jadi dekat situ nak menunjukkan perkataan Allah dekat situ bukan Allah yang kita intikadkan. Jadi perkataan Allah itu maksudnya Tuhan saja, bukan Allah yang sebenar. Jadi macam mana nak tahu Allah yang sebenar? Mesti masuk dalam perbahasan. Sebab tu iman itu terletak dekat soalan yang kedua daripada soalan Jibril. Yang ketiga, wala tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullaha adwan bighairi ilm. Betul? Wala tasubul ladhi fayasubullah wala tasubul ladina yad'una min dunillah. Jangan engkau mencaci orang-orang yang menyeru ataupun bertuhankan. Yad'u dekat situ berdoa, minta tolong sebagai Tuhan. Dia tu bertuhankan kepada Tuhan yang lain. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dia akan mencaci, mencarut kepada Allah hal keadaan dia tu bermusuhan dengan Allah, bighairi ilm, dengan ketiadaan ilmu. Dekat situ Nabi cakap, jangan engkau mencaci Tuhan orang lain. Jangan engkau mencaci orang lain sebab dia Tuhan lain. Mereka akan mencaci Allah. Kalau Tuhan dia Tuhan kita, takkan dicarut Tuhan kita. Faham ke tak faham? Jadi banyak sangat ayat yang menunjukkan ayat Quran tu bercanggah-canggah sebenarnya pada lafaz je, tapi pada makna dia sama. Maksud ayat Quran, Tuhan kita Allah, Tuhan orang kafir bukan Allah. Cuma ayat tu ada permainan dia, ada gelanggang dia, ada perbahasan dia. Jadi sebab itu al-iman itu dekat soalan yang kedua, sebab al-iman yang kedua tu adalah peringkat usuluddin, peringkat ilmu, iaitu satu peringkat daripada orang-orang yang mula-mula mendapatkan agama Islam. Allah Subhanahu kemudian barulah dibahagikan pula kepada hukum akal tu ada kepada dua, iaitu hukum akal tu terbagi pada tiga. Wajib akal, mustahil akal, harus akal. Wajib akal, mustahil akal, harus akal. Kemudian barulah dibahagikan pula wajib akal pula. Wajib akal bagi pada dua, daruri dengan nadhari. Kalau daruri secara spontan boleh dijawab, nadhari perlu kepada perbahasan dan fikiran.
majlis ini adalah majlis ilmu. Satu saya sebutkan, terbeza majlis ilmu dengan majlis wa'ad. Jadi ada waktu-waktu macam yang saya mengajar kitab Muhimmah, itu majlis wa'ad, bagi nasihat. Macam ni dengan suami, macam ni dengan anak, macam ni kita sembahyang, mari sembahyang, mari puasa. Itu majlis wa'ad. Majlis ini adalah majlis ilmu. Jadi dia sedikit berat. Jadi tuan-tuan mesti mensediakan diri tuan-tuan dengan benda yang dengan kekuatan supaya tuan-tuan dapat menanggung keberatan. Jadi boleh faham? Itu sebenarnya beza majlis kita dengan majlis beza majlis ilmu dengan majlis wa'ad. Boleh? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Pukul 10 juga habisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fahamna Sulaimana wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala subhana wa ta'ala kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun ya Rabb Ibrahim ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna ya Allah bil fahmi warzuqna al ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan ini diampunkan dosa semua orang yang hadir, mudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat, diberi berkat kepada orang yang hadir, diberi berkat kepada yang tidak hadir, diberi berkat kepada ini zawiyah, diberi berkat kepada isi ini zawiyah, dan diberi berkat kepada seluruh orang yang tidak sebah jiran kepada ini zawiyah, dan diberi berkat juga kepada Encik Rosman tuan tanah ini zawiyah, dan diberi berkat juga kepada Syekh Abdul Wahab An-Naimin, diluaskan akan kuburnya dan berikan luas keampunan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Mas'ud Al-Makki, diluaskan akan kuburnya dan berikan luas keampunan kepadanya, diberi berkat juga kepada Syekh Omar As-Saifi dan berikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Omar As-Saifi dan diluaskan kuburnya dan diberikan luas dan diberikan luas keampunan kepadanya. Sebelum saya lupa, kita baca sikit tahlil untuk Syekh Fahmi Zamzam. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la 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 Allah, Allah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqq alaina ya alaiha namudu biha nub'athu insyaallah ta'ala bi rahmatihi wa karamihi minal aminin. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, dan mudah-mudahan juga dengan berkat majlis ini diampunkan dan diberi berkat juga kepada Syekh Nazaruddin Al-Jawraki, diluaskan dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Ahmad Bukhari, diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Habib Bakar Masyhur dan diberi luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Sayyid Umar Al-Kaf dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat kepadanya dan kepada keluarganya, kepada seluruh orang yang ternisbah kepada keluarganya, dan diberi berkat juga kepada seluruh orang yang telah menginfakkan dirinya, hartanya, tenaganya, makanannya untuk menghidupkan majlis-majlis seperti ini yang tidak dapat saya menyebutkan nama mereka itu satu persatu dalam masa yang sama. Tidaklah saya mengurangkan kasih saya kepada sekalian mereka itu, dan diberi berkat juga kepada kita semua yang hadir, diri kita, harta kita dan seluruh keturunan kita, anak susuan kita dan seluruh orang yang ternisbah kepada keluarga kita. Mana-mana yang sakit di antara kami sembuhkanlah, mana susah senangkanlah, mana sempit lapangkanlah, himpunkanlah kami dalam kasih sayang, matikanlah kami dalam husnul khatimah, bangkitkanlah kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dihimpun ke dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun ke dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun ke dalam syurga. Dan sampaikanlah juga kiranya ya Allah akan pahala tahlil kami tadi khusus kepada roh Syekh Fahmi Zamzam. Mudah-mudahan diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas keampunan kepadanya, dan diberi berkat juga dan sampaikanlah juga ya Allah akan pahala majlis ini kepada seluruh arwah murid-muridku, diluaskan akan kubur mereka itu dan diberikan luas keampunan kepada sekalian mereka itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.